Mari kita berdoa. 我们一同来祷告。 Ajar kami untuk boleh terus percaya kepada janji dan rencana-Mu ya Tuhan. 请主教会我们，可以相信你的赐给我们的所有一切。 Sekalipun mungkin kenyataan hidup kami begitu menyakitkan, tapi kami tetap percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. 虽然在我们的生活中有时候过得很辛苦，但是我们信任、相信主，一切都是一直跟我们同在。 Kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu saat ini. 我们现在要学你的真理， Kami mohon Allah Roh Kudus menerangi hati kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. 请你的圣灵来照着我们，来可以理解你的话语。 Berkati kedua hamba-Mu dalam segala kelemahannya, Engkau dapat menyampaikan firman-Mu yang kudus dan yang sempurna itu. 请你看过我们两个仆人，可以把主的真理说出来。 Berkati kami semua, berikan kami hati seorang murid yang mau tunduk dan belajar kepada Guru Agung kami Yesus Kristus. 赐给我们每一位可以用真心来相信，来跟主学习。 Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34 sampai dengan ayatnya yang ke-35. 弟兄姐妹们，我们来一起看我们的圣经里的约翰福音第13章第34到35节。 Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. 从第34节到35节， Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. 我赐给你们的一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎么样爱你们，你们也要怎么样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒了。 Berikutnya dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. 然后我们来看约翰一书第3章第18节。 Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 demikianlah firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 小子们啊，我们相爱，不要只在言语和石头上，总要在行为和诚实上。 Sampai demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. 我们今天读的圣经就到此为止。 Saudara, mengasihi sebuah kata yang seringkali kita dengar. 弟兄姐妹，爱这个词我们是常常听到的。 Tapi pertanyaannya saudara, mengasihi itu mudah apa sulit? 那现在问题就是，爱一个人简单还是难？ Mudah apa sulit saudara? 简单还是难呢？ Yang jawab mudah boleh angkat tangan? 简单的请举手一下，回答简单的。 Oke. Yang menjawab sulit boleh angkat tangan? 觉得困难的请举手一下。 Oke, yang lainnya ngapain? 其他的人呢？ Ya. Bingung ya, saudara ya, di tengah-tengah ya, nggak mudah, nggak juga sulit ya. Saudara, mengasihi mudah apa sulit? 那其实爱是简单还是困难呢？ Maka sebagian besar dari kita akan menjawab tergantung. 那大部分的人会说，都取决于一些因素， Ya, tergantung ya, betul nggak saudara? 对不对？ Memang kita ini suka menggantung saudara, ya. Saudara, tergantung siapa yang saya kasihi, betul? 是看取决于我们是爱谁。 Kalau orangnya sering kasih saya barang, ya gampang dong, mudah dong saya kasihi. 如果那个人常常给我一些礼物的话，那我就容易爱他。 Tapi kalau orang itu seringkali membuat saya susah, membuat saya sakit hati, membuat saya marah, kayaknya agak sulit ini untuk mengasihi.
如果那个人常常让我觉得做事困难，然后让我生气，我觉得很难去爱他。 Dan kita mulai mengotakkan, yang ini yang mudah, yang ini yang sulit. 然后我们常常就这样子区分了哪一个是简单的，哪一个是难的。 Lalu kita berkata, tergantung seberapa banyak yang harus saya kasih. 然后我们也说，取决于我要给多少的爱。 Kalau kemudian di pinggir jalan waktu saya naik kendaraan ada yang minta-minta 2.000, ya oke lah ya. 如果我是开车还是骑车，在那个路边有人跟我要了钱，给了2000块的话，那是还行。 Tapi kalau ada saudara datang dalam kesusahan, dia berkata, boleh nggak pinjam dulu $2.000? 如果有弟兄姐妹，然后朋友来跟你借钱，说我在困难当中，可以借我2000块美金，行吗？ Maka kita akan jawab, kayaknya sulit ini, keluar dompetnya kayaknya terlalu di dalam gitu ya. 然后我们就会说，哦，好难哦，好像是那个钱包还在卡住呢。 Saudara, maka pada akhirnya kasih kita ukur seberapa dalam dan seberapa besar yang harus saya berikan kepada orang lain itu. 所以我们给人爱的话，我们常常取决于有多深，然后有多大的爱。 Maka balik lagi, apakah mengasihi itu mudah atau sulit? Jawabannya tergantung. 所以如果问一个人，爱是难还是简单的话，那就还是说回到取决于一些因素。 Nah, saudara, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita di dalam mengasihi. 我们今天要学会耶稣如何爱世人。 Saudara, Injil Yohanes pasal 13 menceritakan kisah tentang momen-momen di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid di perjamuan malam terakhir. 在约翰福音的第3章呢，在那里有说到耶稣在最后的晚餐如何为门徒一起聚餐。 Injil Yohanes paling banyak mencatat peristiwa terakhir di mana Yesus bersama dengan murid-muridnya di dalam perjamuan makan itu. 在约翰福音的第13章，最多记载了耶稣跟门徒们的最后晚餐的发生的事情。 Nah, saudara, menarik sekali, saudara, ayat yang kita baca tadi 34 dan 35, Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-murid untuk saling mengasihi. 我们刚才所读的经文，在约翰福音第13章34到35节，那里就已经有了耶稣给了一道命令，就是爱世人。 Saudara, ucapan Tuhan Yesus ini diucapkan Yesus kepada murid-muridnya setelah dia membasuh kaki murid-muridnya. 他说了这句话，是他为门徒洗脚之后的话。 Saudara, pembasuhan kaki kepada seseorang itu tidak selayaknya dilakukan oleh seorang guru. 为某人洗脚呢，就是不应当一个老师为门徒做的事。 Bahkan seorang hamba, budak itu pun tidak pantas ya, tidak layak untuk disuruh untuk membasuh kaki tuannya. 甚至一个仆人，也不应该为他的主人洗脚。 Tetapi Yesus dengan sukarela, saudara, dia membasuh kaki murid-muridnya yang ada pada waktu itu. 但是，主耶稣那时候用很真诚的心，用他的爱来去为他的门徒们洗脚。 Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan kerendahan hati dan hati yang begitu besar mengasihi murid-muridnya. 主那时候是很用他的真诚的心来做这些事。 Saudara, ingat, di antara murid-murid itu akan ada orang yang menjual dia. 你们记得吗？门徒们之中有一个是背叛了主。 Di antara murid-murid yang akan dia basuh kakinya itu ada orang yang akan mengkhianati dia. 在那个门徒当中，有一个是背叛主的， Bahkan ke-10 yang lain kocar-kacir lari meninggalkan dia. 甚至有10个门徒，那就飞快地跑掉了。 Tetapi kenapa Tuhan Yesus membasuh kaki mereka? 但是为什么主还是为门徒们洗脚呢？ Saudara, Tuhan Yesus mau memberikan teladan kepada setiap murid-murid. 因为主要给门徒们一个榜样。 Tuhan Yesus berkata, aku yang adalah guru dan Tuhan, aku membasuh kakimu, maka kamu masing-masing wajib saling melayani. 我是你们的老师，也是你们的主，然后为你们洗脚，你们也是因我为榜样。 Dan Yohanes di dalam pasal 13 ayat 1 mencatat bahwa Yesus tahu bahwa waktunya sudah dekat.
然后在约翰福音的第13章第1节，那里有记载说，耶稣有告诉我们，他的时期已到了。 Yohanes menambahkan catatan di sana katakan Yesus mengasihi murid-murid mulai saat itu sampai kepada kesudahannya. 在那里有记载说，主爱他的门徒们从一开始到永永远远。 Artinya saudara, tindakan yang Yesus lakukan, pembasuhan kaki ini tidak didasarkan atas apa yang akan terjadi di depan. 所以，主耶稣为门徒洗脚，不是看他之后会发生什么事。 Meskipun nanti murid-murid akan mengkhianati, kemudian menyangkali dia dan meninggalkan dia, dia tetap membasuh kaki murid-muridnya. 虽然主耶稣知道之后有门徒会背叛他，但是他还是会为门徒洗脚。 Kasih Yesus adalah kasih yang walaupun mungkin di depan ada sesuatu yang besar terjadi, Yesus tetap mengasihi. 主的爱是虽然在前面有一些困难，但是主的爱是无限的。 Atau kasih yang disebut sebagai kasih yang habis-habisan. 那就是无限的爱， Mencintai hingga terluka. 爱到受伤。 Saudara, kalau saudara dan saya di posisi Tuhan Yesus, 弟兄姐妹们，如果你和我都是在主耶稣的那个角色， saudara tahu beberapa jam lagi akan ada murid yang kemudian mengkhianati dan menjual kita. 那我们知道说，在过几个小时后会有人背叛我们。 Saudara juga tahu ada wajah di sana murid yang akan kemudian menyangkali keberadaan diri kita sebagai gurunya. 然后你也知道说，到时候会有门徒会不承认你是他的老师， Bahkan 10 yang lain tidak lebih baik juga, mereka tinggalin kita sendirian, ditangkap. 甚至还有10个门徒也会跑得无影无踪。 Kira-kira saudara masih mau basuh kaki murid nggak? 那你们还会为门徒们洗脚吗？ Saya percaya kita ambil baskom bukan basuh, tapi sirem, betul nggak saudara? 那我相信我们拿盆子可能不是为他们洗脚，而是泼了他们， Karena kita tahu di depan dia akan menyakiti hati kita. 因为我们知道之后他们会伤害我们。 Seringkali saya suka mendengar ibu-ibu marah sama anaknya. 我常常会听到妈妈们骂孩子们。 Kalau tahu kamu udah gede gini, mama nggak mau lahirin kamu. 如果我知道你长大后会这样子的话，妈妈不想把你生下来。 Susah payah ngandung 9 bulan, susah tidur, gerak susah. Sekarang udah lahir, udah digedein, bikin susah. 我辛辛苦苦把你怀9个月，然后长大后你还做我这么困难。 Tapi untungnya kejadiannya setelah anaknya besar, bukan di dalam kandungan. 幸亏是长大后的发生的事情，而不是在怀胎9个月的事情。 Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau setiap ibu-ibu yang melahirkan, ya, dia sudah dapat proyeksi 20 tahun ke depan anaknya akan terjadi apa. Wah, hari itu dia, Tuhan saya nggak mau hamil, begitu ya, pasti saudara. 我不能想象，如果有一位妈妈，她在怀胎当中的时候，就知道20年后她的孩子会变为什么样的，她可能也不想怀孕了。 Saudara, ternyata kasih kita adalah kasih yang bersyarat, ya. 原来我们的爱，世人的爱是有条件的。 Kamu baik sama saya baik sama kamu. 你对我好，我就会对你好； Kamu kasih saya kasih kamu. 你给我什么，我就给你什么。 Kalau saya kasih kamu, kamu nggak kasih saya, ini terakhir kali saya kasih kamu. 如果我给了你，你不再给我的话，那这是我最后一次给你的。 Saudara, kasih kita sangat terbatas sekali. 我们的爱真的非常有限， Tapi hari ini Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan yang sangat indah buat kita. 但是今天主耶稣给我们一个很好的榜样。 Kasih yang walaupun kamu nanti menyakiti saya tetap mengasihi kamu. 给我们一个榜样，虽然之后会伤害我，但是我还是会爱你。 Saudara, harusnya kasih inilah yang dimiliki oleh setiap kita. 应该这种爱是我们应该 Maka Tuhan 学 Yesus 的爱。 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. 你们应该互相爱，就像我这么爱你们。 Maka sebagai orang-orang percaya seharusnya kita mengasihi orang lain sama seperti Kristus sudah mengasihi kita. 如果
成为一个信徒的话，那我们就是要像主耶稣这样子这么爱人。 Mengasihi bukan hanya sekedar ucapan, tetapi di dalam tindakan dan di dalam kebenaran, saudara. 我们爱一个人呢，不只是说出的话语而已，而是在行动和真实上这么行为。 Karena tentu sangat mudah mengucapkan saya mengasihimu, tetapi sulit di dalam tindakan, bukan? 虽然我们可能在言语中很简单的说出来，但是在行为上可能就这么困难。 Dan saudara, kasih yang kita miliki harusnya paling dekat kita lakukan atau kita praktekkan di dalam keluarga kita. 我们拥有的爱应该是最容易实现在我们的家庭里。 Karena keluarga adalah ruang praktikum yang Allah sediakan buat kita mempraktekkan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan itu. 因为在我们的家人当中呢，就是像我在实验室里面可以来实验我们对世人的爱。 Dan seberapa besar kasih kita kepada anggota keluarga kita seringkali diuji di tengah-tengah perjalanan bersama dengan keluarga, bukan? 那我们有多少的爱呢？常常会被看出在我们对家人的爱是何等的。 Sorry, dalam keluarga kita ada banyak tipe karakter orang. 在我们的家人当中有好几种人。 Ada papa, mama, pasangan, anak, ponakan, dan sebagainya macamnya. 有爸爸妈妈，有兄弟姐妹，还有子女侄儿们。 Dan setiap mereka ini berbeda pribadi demi pribadinya. 每个人都有不同的性格， Mereka punya karakteristik tersendiri. 他们有自己的特征。 Dan kita di situ diuji untuk belajar mengasihi mereka. 那就是在我们的家人当中，我们就被考验如何去爱我们的家人。 Terlebih lagi ketika ada peristiwa-peristiwa besar terjadi di tengah-tengah keluarga kita, kasih kita akan semakin diuji. 甚至如果在家里面发生了一些大的事件，可能就是这个主给我们考验我们的时期。 Nah, saudara, saya ingin mengaitkan antara mengasihi ini dengan tema kita, yaitu disabilitas yang tidak terlihat. 现在今天我想把这个爱跟隐形的残疾把它连在一起。 Kalau bicara tentang disabilitas, umumnya kita menyadari bahwa disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang atau karena kekurangan sesuatu di dalam fisiklinya. 我们常常把那个残疾呢，就是我们可能身体上有缺陷的一些人。 Nah, saudara, umumnya kita melihat seperti gambar yang di atas, itu disebut dengan disabilitas. 然后我们常常看到，就是在那个以上的图，那个就是叫做残疾人。 Karena kekurangan secara fisik, akhirnya kita melihat, oh iya, oke, ini kaum difabel. 就是因为身上有缺陷，那就是属于残疾人。 Tetapi saudara, 10 tahun belakangan ini dunia terus berkembang dan kemudian banyak dilakukan penelitian-penelitian. Ternyata ada namanya disabilitas yang tidak kasat mata. 但是在这个10年之间呢，有很多研究发现，原来这种残疾人是看不到，肉眼看不见的， Secara fisik tidak terlihat, 从肉体上是看不见的， tetapi orang itu memiliki disabilitas. 但是他是有残疾。 Saudara, apa itu disabilitas yang tidak kasat mata? 那什么是隐形残疾呢？ Disabilitas yang tidak kasat mata adalah kondisi fisik, mental, atau neurologis yang membatasi gerakan, indera, atau aktivitas seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. 隐形残疾呢，是一种身体、精神还有神经上的处境，限制一个人的动作，还有感官和活动，是无人可以看到的。 Menurut penelitian di Inggris ada 60% warganya menyandang disabilitas yang tidak kasat mata. 在英国有研究发现说，有大概是60%的他的人口有这种隐形残障。 Di Amerika ada 10-15% masyarakatnya mengandung disabilitas yang tidak kasat mata. 在美国有大概10%到15%的人是肉眼看不到的残障人。 Saudara, bagaimana dengan di Indonesia? 那印尼怎么样呢？ Belum ada penelitian yang lebih serius meneliti di Indonesia, saudara. 但是没有一个真实的研究来证明在印尼的人口是。 Tetapi mestinya angkanya tidak berjauh berbeda dengan ada di beberapa negara lain.
但是我相信，可能那个数字呢，跟其他的国家都是相比的。 Saudara, karena disabilitas ini tidak terlihat, maka seringkali tidak disadari atau bahkan mungkin diabaikan oleh banyak orang. 那就是因为这个残疾是肉眼看不到的，所以人家都会忽略它、忽视它。 Apa saja sih sebenarnya disabilitas ini? 那到底这些残疾是什么呢？ Saudara, saya membaca jurnal-jurnal yang ada, saudara, di internet, saudara, saya mendapati begitu banyak sekali variannya, tetapi saya ingin membagikan 3 saja yang mungkin lebih sering kita jumpai di dalam keseharian kita. 在网上我看了很多文章，很多种的隐形残障，但是呢，我就把它变成3个部分。 Saudara, yang pertama adalah disabilitas psikiatris. 那第一个呢，就是精神障碍。 Saudara, disabilitas ini lebih ke arah kesehatan mental. 那在这里呢，就是在精神上的状况的障碍。 Makanya belakangan kita sering dengar istilah healing. 那常常我们会说healing， 就是平静心。 Saudara, kita ingin kemudian sedikit-sedikit ya pergi liburan, sedikit-sedikit pergi mau menyendiri karena kita merasa begitu berat di dalam kesehatan mental kita. 我们常常会一下下就想说去静心、静养，因为我们觉得我们的压力太大。 Nah, saudara, yang masuk di dalam disabilitas psikiatris ini adalah skizofrenia. 什么叫做精神障碍呢？就是一种精神分裂症状， Depresi yang sangat berat, 就是精神压力非常大， gangguan bipolar, 然后就是失眠， gangguan kecemasan, 然后担心这个担心那儿， demensia, 睡不着， gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan alkohol, 就是过度用酒量 dan masih banyak lainnya, saudara. 等等。 Saudara, ini dikelompokkan sebagai kaum yang mengalami disabilitas secara psikiatris. 这些都是被组群为精神障碍的残疾人， Mungkin ada di keluarga kita atau mungkin ada di keluarga besar kita, saudara. 可能在我们的家人当中有这样子，还是在我们大家庭中里面有这样子。 Yang kedua adalah cedera otak traumatik. 然后第二点呢，就是那个脑外伤。 Nah, saudara, ini adalah sebuah gangguan fungsi otak yang terjadi akibat adanya faktor eksternal, yaitu benturan keras terhadap kepala. 这发生呢，是因为可能就是头脑外部有受伤所造成的。 Saudara, umumnya gejalanya tidak terlihat di awal, 一开始呢，是我们看不到的， tapi biasanya akan terlihat di beberapa tahun kemudian. 但是几年之后就会发现了。 Misalnya seorang ibu yang punya anak masih sangat bayi, kemudian anaknya jatuh tergeletak, kepalanya terbentur lantai, tidak kelihatan secara fisik. 比如说，有一个妈妈有一个婴儿，她婴儿可能跌倒，然后受到脑受伤，但是看不到。 Tetapi benturan itu kemudian memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan otaknya dan kemudian nanti pada waktu anak ini besar baru kelihatan tanda-tandanya. 但是呢，那个脑部受伤几年之后，它的那个副作用才发现了。 Terus yang ketiga adalah gangguan stres pasca trauma. 然后第三就是创伤后压力症候群。 Soalnya biasanya gangguan ini terjadi kepada beberapa orang karena sebuah peristiwa yang sangat mengejutkan dan menakutkan terhadap dirinya. 这发生在一个人的身上，可能他面对着一个非常巨大的恐惧。 Nah, biasanya gangguan ini, saudara, terjadi berbulan-bulan, bertahun-tahun di dalam kehidupannya. 可能这是发生在他身上，甚至几个月或几年。 Dan umumnya gangguan itu akan mempengaruhi secara emosional maupun pertumbuhan secara fisiknya, saudara. 然后这种伤害可能会影响到他的心理， Secara umumnya gejala yang muncul biasanya mimpi buruk 然后可能就会发现噩梦， atau dia sangat trauma terhadap sesuatu hal atau suatu aktivitas. 然后他就有压力，然后他觉得恐惧感。 Munculnya kemudian kegelisahan ketika ada dalam satu situasi yang hampir mirip dengan peristiwa trauma di masa yang lampau. 如果面对着有可能类似他以前创伤的事情时，他就会恐惧。 Nah, peristiwa-peristiwa apa sih sebenarnya yang bisa menjadi pemicu gangguan ini?
那到底比如发生什么事情会造成这样子呢？ Misalnya perang, saudara. 比如战争， Anak-anak yang dibesarkan di negara yang sering perang mengalami traumatis yang sangat luar biasa. 如果孩子们在那个战争战乱当中，他们肯定会有恐慌， Bencana alam yang datang tiba-tiba. 突然的战争，灾难，对不起， Dan bahkan kemudian saudara mungkin saja terjadi pelecehan secara seksual. 有可能在那个被侵犯， Saudara, semua ini tidak terlihat. 这些都是没看到的。 Baru akan terlihat ketika kemudian saudara dan saya lebih dekat dengan pribadi-pribadi yang mengalami ini. 这些都看不到的，但是如果你接近那个人的话，可能你就会发现。 Baru kita bisa mengenali apa yang terjadi dengan orang tersebut di dalam proses perjalanan pertumbuhan hidupnya. 然后我们才会知道说，到底这个人发生了什么事。 Nah, saudara, disabilitas ini sangat-sangat seringkali dihindari oleh banyak orang. 这种隐形残疾呢，常常被人拒外。 Bahkan banyak orang-orang atau anggota keluarga yang menyangkali keberadaan disabilitas ini. 但是呢，很多家人都会格外不承认这些事发生。 Tapi pagi ini saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak kita satu keluarga besar GKI Medan. Kita mau belajar melihat dan meresponi akan peristiwa yang ada di hadapan kita saat ini. 但是我身为牧师，我今天邀请兄弟姐妹们可以来一起看这件事情，来面对它。 Saudara, mari kita jangan mengabaikan atau bahkan mungkin menganggap remeh disabilitas ini. 我们不要忽视、轻视这些事， Tapi mari kita bersama-sama menyikapi dengan serius hal-hal yang ada di sekitar kita. 但是我们要用认真的态度来去面对它。 Terus setidaknya ada dua hal yang bisa kita lakukan sebagai orang percaya untuk dapat menolong orang-orang yang mengalami hal disabilitas ini ataupun kita yang mengalami itu. 身为一个基督徒，我们可以有做两种的事。 Yang pertama adalah mari kita belajar menerima. 第一件事呢，我们可以学会接受。 Saudara, tadi saya katakan bahwa dunia kita ini adalah dunia yang terus dipenuhi dengan tuntutan yang menekankan agar kita harus tampil secara sempurna. 在这个世界里，我们常常被压迫，一定要做到最好、十全十美的一个人。 Persaingan sangat terasa di dunia sekolah, di dunia bisnis, di masyarakat, sangat serasa sekali tekanan itu, saudara. 在任何的角色里，在学校，在那个企业上，什么都是很大的竞争。 Saudara dan saya dituntut untuk menjadi orang-orang yang produktif dan sempurna. 我们被压迫成为一个有活力的人， Sehingga seringkali saudara, lingkungan di tempat kita berada itu cukup tidak memberikan perlakuan yang nyaman bagi orang-orang yang mengalami disabilitas. 但是可能就是这些行为造成了对那些残疾人造成了不安全感。 Kalau yang disabilitas kasat mata saja diperlakukan kurang nyaman, apalagi yang tidak kasat mata. 如果那些可以肉眼看到的残疾人，我们都对他们不好了，何况是那一些肉眼看不到的那一些残疾人。 Maka seringkali tidak heran keluar bullying terhadap orang-orang ini, saudara. 所以呢，常常会有那个被欺压的感觉。 Saudara, sebagai orang percaya, mari kita bersama-sama belajar untuk melakukan yang namanya penerimaan terhadap kondisi ini. 我们要学会如何去接受这些环境。 Daripada kita terlalu sibuk menuntut kesempurnaan sampai-sampai kita alergi atau meniadakan ketidaksempurnaan. 我们不要因为我们的环境来压迫我们，要变成一个十全十美的人。我们应该是学会去接受比较好。 Jauh lebih baik, saudara, kita mulai melakukan yang namanya penerimaan, menerima sebuah kondisi, situasi yang ada di tengah-tengah keluarga kita. 更好，我们学会如何去接受我们这些环境。 Karena dengan belajar menerima, saudara, kita bisa memahami setiap situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah kita ini. 因为如果我们学会接受的话，那我们就可以去学习我们环境，我们可以去理解它。 Bahkan dengan penerimaan kita akan menolong anggota keluarga kita yang memiliki disabilitas ini untuk bersama-sama berjalan menghadapi situasi yang sedang dijalani. 甚至如果我们有这样子接受的行为的话，可能会对我们肉眼看不见残疾的家人会有所帮助。
Saudara, penerimaan menjadi satu yang penting bagi setiap kita, tiap pribadi, bukan? 接受呢是对我们每个人都非常重要的，对不对？ Seorang anak yang kesulitan belajar, dia akan merasa dihargai oleh orang tuanya ketika orang tuanya menerima kondisinya. 如果一个很难学习的一个孩子，但是他的父母可以接受他的这种情况，他觉得他的父母接受了他。 Tetapi bukan cuma menerima, tetapi menolong anak ini bagaimana untuk bisa dapat menjalani kesehariannya ke depan. 但是我们不要只是因为能接受，但是我们还要帮忙这些人，要怎么去面对他的生活。 Orang tua yang mengalami begitu banyak keterbatasan, baik mulai dari pendengaran, kesehatan, dan kekuatan, dan sebagainya macamnya, saudara. 那对一些老人可能有一些眼睛啊，那身体上的残疾呢？ Ketika anak-anak menerima kondisi orang tuanya, bukankah ini menjadi sebuah penghiburan bagi orang tua tersebut? 如果孩子们能接受家长们的一些不足，那是不是家长们也会感到欣慰呢？ Bahkan ketika orang tua itu tidak bisa mengingat peristiwa demi peristiwa yang baru saja terjadi dan berulang-ulang bertanya hal yang sama, si anak tetap meresponi dengan baik, dengan tutur kata yang baik, maka itu memberi sebuah penghiburan bagi orang tua yang mengalami kekurangan. 可能是老人有那个失症呀、失忆症，常常会重复一些同样的话，但是家人还有孩子们能接受他们，还可以常常陪他们、回复他们，这个就是对老人家最大的欣慰。 Saudara, penerimaan ini pada akhirnya menolong bukan hanya saudara kita yang sedang mengalami pergumulan, termasuk diri kita untuk bersama-sama berjalan ke depan. 这种接受呢，不是只是帮到那一些残疾人，但是也是帮到了我们如何去面对我们的生活。 Ada sebuah quotes yang baik tentang penerimaan. 有一个谚语非常好的， Jangan melihat penerimaan sebagai sebuah kelemahan. 不要将接受视为弱点。 Saudara, menerima sebuah situasi tidak berarti saudara sedang menyerah terhadap situasi itu. 接受某种情况，并不代表你要放弃。 Saudara, sederhananya menerima adalah kita belajar mengenali dan memahami situasi yang sedang terjadi saat ini. 如果我们接受呢，就是意味着呢，我们认识和理解我们目前的处境。 Penerimaan menolong kita untuk bebas dari belenggu penyangkalan dan melangkah maju di dalam kehidupan kita. 接受呢，可以让你摆脱否认的束缚。 Kita menciptakan sebuah jejak baru dan kehidupan baru bagi diri kita dan bagi anggota keluarga kita. 在生活中继续前进，然后呢，为自己创造一个新的一条道路和新的生活。 Mari kita belajar menerima, saudara. 我们来学会接受。 Saudara, yang kedua yang tidak kalah pentingnya, 然后第二点也是非常重要的一点， mari kita belajar mengasihi. 然后我们来学习如何去爱。 Saudara, Tuhan Yesus memberikan teladan besar tadi kepada setiap kita. 主耶稣给我们一个非常好的榜样， Dia tetap mengasihi murid-murid meskipun murid-murid pada akhirnya mengkhianati dia. 他仍然爱他的门徒们，虽然他知道门徒们会背叛他。 Kasih Tuhan inilah yang kemudian harusnya menjadi inspirasi bagi kita di dalam mengasihi tiap anggota keluarga kita. 这些主的爱就是可以启发我们来去爱世人。 Satu kali saya diwawancara oleh seorang mahasiswa teologi ya. 有一次我被一个升学院的学生访问， Mahasiswa ini bertanya kepada saya tentang perjalanan pelayanan penggembalaan saya. 这学生问我在侍奉的那个生活当中， Lalu dia berkata, boleh nggak Muse bagikan tips buat kami mahasiswa teologi yang lagi belajar di STT? 牧师，你可以分享你在这个传福音的当中有一些什么可以分享给我们的？ Saya bilang sama mahasiswa ini, mari kita belajar mengasihi setiap domba-domba yang Tuhan percayakan untuk kita layani. 然后我就告诉这些大学生说，你就去爱你的牧羊者， Tentu tidak mudah. 当然是不容易的。 Ada mungkin domba-domba yang suka nanduk. 那可能你的羊群里面会喜欢斗角的一些人， Walaupun domba nggak punya tanduk, saudara ya, tapi ada juga yang punya tanduk ya, suka nanduk, saudara. 但是有的可能是那个羊没有角的，但是他也喜欢斗角。 Tapi ada domba-domba yang juga mau tunduk.
但是有的羊群也喜欢低头， Ada domba yang maunya pergi pakai, ya maunya dia aja, pergi aja sendiri begitu. 有的不合群要自己走， Tapi ada domba-domba yang mau dengerin omongan kita. 但是有的羊群羊要听着我们的。 Tapi apapun jenisnya, Tuhan meminta kita untuk mengasihi mereka. 无论是哪一种羊的话，那主耶稣教会我们，我们一定要爱他们。 Saudara mahasiswa ini berkata, waduh ini perkara sulit. 然后那大学生就说：“哇，这是非常难的一件事。 Saya bilang sulit kalau kita kerjakan dengan diri kita sendiri. 难，如果我们依靠我们自己做， Tapi kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, memohon Roh Kudus memampukan kita untuk tetap belajar mengasihi, sekalipun mungkin secara hati dan perasaan kita sulit sekali. 我们可以依靠主耶稣，让他的圣灵来带领我们来去爱我们的世人。可能这些是不容易做的事，但是我们一定要做。 Saudara, begitu juga di dalam keluarga kita, bukan? 那弟兄姐妹们，在我们的家人当中也是这样子，不是吗？ Kalau mau ngikutin perasaan, sulit kita mengasihi anggota keluarga kita. 如果按照我们自己的感觉，那我们可能是很难去爱的。 Tetapi Tuhan meminta saudara dan saya untuk belajar mengasihi. 但是主要我们去爱世人， Di dalam segala keadaan yang sedang dialami. 无论在什么情况当中， Dalam segala pergumulan yang sedang dialami. 不管是在什么困难当中， Mau nggak kita belajar mengasihi? 我们要不要学会爱呢？ Tuhan tolong kita. 主来帮我们， Mari kita berdoa. 我们来一起祷告。 Kasih kami terbatas Tuhan. 主，我们的爱是有限的， Kami mohon Engkau menolong kami 请主来帮助我们， untuk dapat mengasihi setiap anggota keluarga kami. 让我们可以爱我们家人的每一个人。 Bahkan ketika peristiwa-peristiwa besar terjadi di tengah-tengah keluarga kami. 甚至可能在我们家庭当中发生了一些巨大的事件， Bantu kami untuk melihat rencana-Mu yang indah di dalam kehidupan kami. 请主帮我们可以看到你赐给我们的爱，在我们的生活当中要走的道路上。 Sebentar ini kami akan satu meja dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. 待会儿我们会一同和你同桌，享受圣餐。 Undangan-Mu selalu mengingatkan kami bahwa Engkau sudah memberikan kasih yang luar biasa bagi kami. 你的邀请常常提醒我们，你对我们的世人多么的爱。 Biarlah kasih-Mu itu memenuhi hati kami, mendorong kami untuk mengasihi sesama kami dengan kasih Tuhan. 让你的爱可以充满我们的心，来去爱我们身边的每一个人。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。